yang saya share ni, nampak tak? Nampak. Okay, nampak tak? Nama yang keluar tu. Nama siapa tu yang keluar tu? Saya madam. Okay, Nurul Huda, you answer question number 4. Okay, nanti hantar dalam Telegram ya. Dan seterusnya question number 5. Number 4 ni minta awak arrange increasing order and explain. Number 5, explain the difference in radius between the ions and their respective neutral atoms. Okay, so kita akan putar. Siapakah itu? Adibah binti Mufid Zailani. Adibah? Nur Adibah? Okay, Nur Adibah, you answer question number 5. Okay. Number 6A. Nurin Sofia. Nurin Sofia hari tu dah kena ke belum? Belum. Belum. Okay, Nurin Sofia, answer question number 6A. 6B1. Hamirul dah kena kan hari tu? Dah. Okay, so kita tukar orang lain ya. Siapa? Lela pun dah kena saya rasa. Seingat saya Lela dah kena. Ya. Okey, tukar lagi orang lain. Dia memilih orang sama ni. Again, Nurin Sofia lagi. Azri Iman. Azri Iman? Azri Iman? Azri Iman ada tak? Is there here Azri Iman? Ada tak Azri Iman? Tak ada ke Azri? Azri ni kelas mana? Di 9. Di 9. Tak ada ke Azri? Tak ada kat sini. Okay, saya tukar nama orang lain lah. Don't want to waste our time. Aisyah Syahira. Aisyah Syahira? Ada madam. Okay, Aisyah Syahira, you answer question B1. Betul tak B1? Betul kan? Tadi 6A. B1 belum ada lagi kan? Okay, B2. Afif? Are you here, Afif? Ada madam. Okay, Afif B2. And the lastly adalah 6C. Husna. Husna dah kena ke hari tu? Belum. Belum. Okay, Nurul Husna 6C. Okay, so boleh share your answer now. Kita akan start dengan question number 4. Dah ada ke belum? Number 5. Number 4. Alright. So, kita tengok soalan number 4. Awak nampak tak tulisan kawan awak ni? Yang saya share dekat skrin ni. Boleh nampak tak? Boleh. Boleh ya? Okay. Kita tengok nombor 4 dulu. Isoelectronic with the electronic configuration. Okay, so given to you magnesium 2+, Al3+, and A+, Si4+ are isoelectronic. Okay, apa maksud isoelectronic? Tell me. Isoelectronic. Give me definition of isoelectronic. Have same electronic configuration.
Okay, species with the same electronic configuration. Itu adalah isoelectronic. Okay. Okay, first dia minta awak arrange increasing order. Increasing order maksudnya daripada yang kecil kepada yang besar. Betul tak? Okay, macam mana kita nak arrange this species? First kali kita akan tengok dia punya electronic configuration dulu. Macam mana dia punya electronic configuration kelas? Yang sama tu. Yang sama tu. Siapa yang jawab ni tadi? Saya, madam. Okay, how is the electronic configuration yang sama tu? Tengok dia punya sudden increase. Is it melibatkan sudden increase dekat sini? Not yet. Okay, I'm asking you about the electronic configuration yang sama. AL3 plus macam mana AL3 plus? Satu, 1S2, 1S2, 2S2, 2S2, 2P3, 2P6, 2P6, 3S2, 3S2. 3P1. Okay, ini AL or AL3 plus? Ini AL. AL. So kalau AL3 plus sampai apa? 2P6. Sampai 2P6 sahaja kan? Okay, so kita akan buang kat sini. Okay, how about SI4 plus? Sama tak dengan AL3 plus? Same or not the electronic configuration? Yeah. Yes, sebab kan dia isoelectronic. How about Mg2 plus? Same. Same. Na plus? Same. Same. Semua mempunyai the same electronic configuration. Okay, now bila melibatkan isoelectronic, when we want to compare the size, kita akan tengok dia punya nuclear charge. Betul tak kelas? Betul. Okay, proton number increase. When proton number decrease, effective nuclear charge increase. Betul ke tak statement ini? Betul ke tak statement ni? Kalau awak tengok elemen ini, persamaan dia apa kelas? Apa persamaan dia? Elemen dia dalam? Cation. Okay, all are cations. Period berapa? 2. Period tu. Mana awak tahu dia period tu? Period 3. 3. Period 3. Nak tentukan period, jangan tengok jangan tengok electronic configuration of ion. Kena tengok elemen. Kan 3S2, 3P1 maksudnya di period 3. Okay? Siapa yang paling kiri? Na. Na. Lepas tu? Mg. 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 AL. AL3 plus. Lepas tu? Si. Ini adalah from the same period across period. Jadi proton number bertambah daripada siapa ke siapa? Na to Si. Yes, Na to Si. Okay, saya nak tanya awak, betul tak statement kawan awak ni? When proton number decrease, effective nuclear charge increase. Salah. Salah. This statement is wrong. Salah. Okay. Makin besar proton number, nuclear charge akan besar. Betul tak? Betul. Betul. Effective nuclear charge besar, apa yang berubah? Apa yang berkurang? Across period, size berkurang tak? Kurang. Kurang. Okay, tapi sekarang kelas kita nak cerita tentang isoelectronic. Isoelectronic species. So kita kena tengok dia punya nuclear charge. So proton number bertambah from sodium to magnesium to aluminium to silicon. Jadi nuclear charge siapa yang paling banyak? Nuclear charge siapa yang paling tinggi berbanding Si4+, Al3+, Mg2+, Na+? Na. Okay, kenapa awak kata Na? Are you sure? Awak masih ingat ke macam mana nak kira effective nuclear charge yang kita bincang hari tu? Do you still remember how?
Nuclear charge depend on proton number. Proton number. Proton number minus inner Shell. inner electron. Proton number minus inner electron. Sekarang ni inner electron dia orang sama tak? Untuk this ion. Sama. Sama because they are all isoelectronic. Katakan sodium. Sodium proton number dia berapa? 11 kan? Z equal to 11. Magnesium Z equal to 12. Okay, sebab dia across period, betul tak? Aluminium Z equal to 13. 13. Untuk silikon, 40. silikon 14. Okay, nak kira effective nuclear charge, Z minus inner electron. Inner electron dia orang berapa ni? 10. 10. Sama tak? Sodium plus. Okay, sodium plus, Mg2 plus, Al3 plus, Si4 plus. Semua mempunyai 10 elektron. Jadi, yang mana mempunyai nuclear charge yang paling tinggi? SI. Sodium plus 11 tolak. Okay, Si4 4 plus. Betul tak kelas? Bila dia punya nuclear charge paling tinggi, saiz dia paling Kecil. paling kecil. Okay, cuba arrange. Macam mana? Daripada dia nak increasing kan? Yang paling kecil, siapa dulu? SI. Si4 plus. Jangan lupa charge sebab dia menyebabkan charge. Lepas tu, Al3 plus. Al3 plus. and then Mg2 plus. Mg2 plus. C2 plus and then Na plus. Na plus. okay. So your order ni dah betul dah. Cuma saya ingatkan awak, bila awak nak explain tentang order of size, awak kena tulis macam salah satu caranya you write like this. Awak tulis size Si4 plus smaller than Al3 plus, smaller than Mg2 plus, smaller than Na plus. Maksudnya dia makin naik. Ataupun you can use arrow macam ni. Awak guna arrow, awak tulis increasing size. Okay, ingat dalam assignment nanti cara nak tulis macam ini. Sama ada you use mathematic symbol ataupun awak guna anak panah and then awak nyatakan increasing size. Okay, so 1 markah untuk order. Tapi explanation awak kat sini salah. Sepatutnya macam mana cara yang betul ni? When proton number Increase. Increase. when proton number increase, effective nuclear charge increase or nuclear charge increase. Tapi, okay, ingat kelas, take note. Bila kita nak explain, awak tak boleh bagi secara general. Awak kena spesifik. Contohnya awak sebut dulu, proton number increase from sodium to magnesium to aluminium to silicon. Ataupun awak boleh tulis macam ni kelas. You can write like this. Saya nak awak dengar betul-betul macam mana cara nak jawab. Ataupun awak boleh tulis, okay, pertama awak tulis size. Okay, awak buat Si4 plus smaller than Al3 plus, smaller than Mg2 plus, smaller than Na plus. And then awak boleh tulis nuclear charge. Sebelum nuclear charge, proton number. Proton number, okay, siapa yang paling kecil dekat sini? Na. Na plus smaller than Mg2 plus, smaller than Al3 plus, smaller than Si4 plus. Okay. Lepas tu awak boleh tulis nuclear charge. Okay, siapa nuclear charge yang paling besar? Nuclear charge yang paling besar adalah Si4 plus. Okay, bigger than Al3 plus, bigger than Mg2 plus, bigger than Na plus. So, okay, reason untuk awak punya ion, this is cation ion, awak boleh tulis attraction between apa? Nucleus and okay, sekarang ni dia bukan lagi outermost. Dia dah jadi remaining. Kenapa saya sebut remaining?
Sebab dah Remaining release maksudnya elektron. sebab dia dah release, so yang tinggal. Attraction between nucleus and remaining electron, Si4 plus larger or stronger than Al3 plus, stronger than Mg2 plus, stronger than Na plus. Okay, ni paling simple awak boleh jawab cara macam ni. The simplest way you can answer this type of question. Boleh faham tak? Boleh. Kalau yang siapa jawab tadi ni? Siapa jawab tadi? Saya lupa dah. Saya madam. Siapa nama? Sudah. Siapa? Sudah. Saya tak dengar, tak apalah. Okey, ni awak tulis ni kelas tak ada markah dekat sini. No mark. Kenapa tak ada markah? Because you write it generally. Awak tak spesifik. Bila nak minta explain, awak kena sebut satu-satu. Siapa yang paling rendah, siapa yang paling tinggi. Ataupun you can jawab cara macam ni. Okey. Ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Tak ada. Okey, semua jelas cara nak jawab? Jelas. Kita pergi kepada soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5. Okay, this is number 5. Okay, nombor 5 dia minta explain the difference in radius between ions and their respective neutral atoms. So antara sodium dengan Na+, Cl dengan Cl-. Ini pun kita dah bincang hari tu. Straight to the point sahaja yang saya minta awak tulis. Okay, let's say kita nak cerita antara Na dengan Na+. Okay, now the first point, kita tengok apa yang kawan awak tulis. Size of radius dengan size tu samalah. Okay, awak sama ada awak tulis radius of Na ataupun size of Na are bigger than Na+. Betul tak kelas? Betul. Betul. Okay, 1 point. Okay, straight to the point saja awak punya explanation, awak punya point. Size Na bigger than Na+. Electron are removed from the outer shell. Okay, electron daripada mana? Daripada mana? Electron from? Yes, electron from Na is removed sebab dia satu saja. Ni grammar lah. Grammar awak. Is removed from the outer shell to form Kat ion. Na plus. Sebab sekarang ni kita cerita tentang sodium dengan sodium plus. Jadi jawapan awak tu spesifik kepada siapa? Okay. So the electron cloud will shrink. So ni baru kita faham. Ayat pertama ni at least awak sebut dulu. Sodium dengan sodium plus. So electron cloud will shrink, electron repulsion decrease. Asalnya ada 11 elektron. Lepas tu dia dah kurang jadi 10 elektron. Elektron dengan elektron menolak ke menarik? Repel or attracted to each other? Repel. Repel. So 11 elektron repel. Tapi bila dah kurang satu, repulsion pun akan decrease. Attraction between nucleus. Okay, sekarang ni valence ke apa? Seperti yang saya sebut tadi, sepatutnya Remaining electron. become stronger. Okay, the size of Na plus decrease. Okay, nampak tak cara nak jawab secara spesifik tu? Boleh faham tak? Nampak. Okay, this one, size of Cl are smaller than Cl minus. Electron are added from the outer shell in Cl to form Cl Cl-. Cl minus. Okay, sebut pada awak punya explanation. Electron repulsion increases, electron cloud expand, attraction between nucleus and electrons. Okay, ni bukan valence lagi, and electrons become weaker. The size of Cl minus increase. Okay, ada soalan untuk this question? Saya madam. Yes, what's your question? Madam, kalau susunan kita berterabur tak apa ke? I mean like Berterabur jawapan macam mana tu? Cuba sebut jawapan awak. saya letak size of
NA tu is bigger than NA plus dekat bawah sekali. Boleh, tak ada masalah. Okay. Okay. Berterabur maksudnya bukan ikut sequence yang ni, tak ada masalah. Kecuali dia melibatkan proses. Proses tu kena ikut. Ini tak ada, dia just fakta sahaja. Okay? Alright. Ada soalan lain? Madam nak tanya. Yes, boleh. Kalau soalan minta explanation macam ni memang kena bagi semua point ni ke? Yes, betul. Ini sahaja point dia. Dalam assignment nanti kalau keluar soalan macam ni, biasa ada soalan ni. Inilah point dia. Okay, next week kita ada presentation kan. So saya nak tengok macam ni lah awak punya presentation. Okay? Madam, Yes. yang boleh tulis half equation tak? Perlu tulis half equation ke tak? Okay, half equation tak perlu, tetapi kalau awak tulis tak ada masalah. If you write, okay ni sebab saya tak consider dia punya half equation sebab tak ada markah dekat sini. Tapi if you want to write, awak kena tulis betul-betul lah. Na dekat sini tambah elektron. This one tambah elektron dekat sini. Okay? Boleh? Ada lagi soalan? Boleh. Ada lagi soalan? Tak ada? Okay, kita terus kepada soalan nombor 6. 6A. Explain which element form ion with charge positive 1. Okay, so kita tengok jawapan kawan awak ya. Nombor 6. Sofia ni jawab soalan nombor 6A ya? Okay. Explain which element will form ion with charge positive 1. Elemen M. Okay, betul ke tak elemen M? Kita tengok betul ke tidak elemen M. Okay, bila dia kata charge positive 1 kelas, maksudnya berapa valence electron that element has? Satu. Okay, satu. Jadi kita akan tengok drastic increase between IE mana? IE1, IE1, IE2. Okay, IE1 ke IE2. Okay, so yang mana awak tengok ada drastic increase dekat sini? M. Okay. M 418 kepada 3052. Okay, yang lain ada lagi drastic increase yang lebih besar. Okay, sama juga dengan K, sama juga dengan J, sama juga dengan N. Jadi, yang ada satu valence elektron adalah elemen M. Okay, betul tak yang kawan Nurin jawab tadi? Dia jawab apa tadi? Okay, Nurin jawab elemen M. Okay, satu markah. Okay, bila soalan tanya which element, you state that element, you can get 1 mark. Okay, kenapa? Dia minta explain kan? Explain. Sudden increase in ionization energy from IE1 to IE2. Okay, very good. Element M is located at group 1. Okay, betul. Tetapi ada kurang sikit point dekat sini. You have to relate kenapa when you said there is sudden increase between IE1 to IE2, apa point seterusnya awak kena tambah dekat sini? Menunjukkan dia ada berapa valence electron? It has? 1. So it has 1 valence electron. Masukkan dalam point awak. Ini kena masukkan, this is 1 point, then another point is 1. It has 1 valence electron and dia tanya kenapa yang mana positive 1 kan? So this atom or this element will remove or will accept in order to achieve octet. Remove or accept electron in order to Remove. remove. Okay, so point ni pun awak boleh sebut. Okay, first kali awak sebut M and then you increase. And then you said it has 1 valence electron, group 1. Tambah lagi satu point iaitu it will remove 1 electron to achieve apa? Octet, stability
to form M positive 1. Okay? Tambah point tu, kurang point dekat situ. Okay. Boleh? Ada soalan nak tanya? Boleh. Ada soalan nak tanya? Tak ada? Okay, kita pergi kepada next question. Choose 2 elements which belong to the same group. Okay, kita ambil jawapan B, 6B. Copy. K and L. Okay, betul tak K dan L? How about the others? Jawapan awak apa? K dan L ke ataupun lain? K dan L. K dan L juga. Okay. Okay, so kita tengok K. K drastic increase dia dekat mana? Dekat mana kelas? K. IE 4 dengan IE 5. IE This 4, one IE 5. drastic dengan increase. I5. Awak buat macam mana? Awak nak tentukan? Tolak. Tolak. You can minus dari 2 IE tu untuk awak tahu perbezaan dia. L pun pada IE4 to IE5. Okay, choose 2 element K and L. Soalan dia minta 2 element sahaja. Berapa elektron valence ni? 4. 4 electron valence. Okay, 4 valence electron. IE4 to IE5. Okay, so 1 markah dekat sini. Okay, thank you. Okay, soalan seterusnya explain the difference in the first IE for the 2 element. K and L tadi awak dah bagi tahu they are from the same group. Sekarang ni diminta untuk berikan kenapa first IE berbeza. Okay, 6B. Ni 6B berapa tadi? 6B2. Okay, 6B2. Okay, first IE. Yang mana first IE kelas? Yang mana first IE? Sekarang ni kita nak tengok dua ni kan. Antara K dan L. K dan L. Yang mana first IE? IE? IE. Di mana? IE1. IE1. K1086. L786. Yang mana lebih besar? K. K lebih besar first IE compare to L. Daripada grup sama tak K dengan L ni? Sama. Sama. Grup sama. Apa yang berbeza? Period sama tak? Period sama tak K dan L? Lain. Period lain. Lain. Different Lain. period but same group. Siapa agak-agak di atas? Apa period? Siapa yang di atas? K or L? Macam mana awak nak tentukan? Okay, kelas, you look at the IE. Okay, ingat IE akan besar kalau size makin Besar. is it? Makin kecil. Kecil. Makin kecil. Kan bila size kecil, attraction makin kuat, betul tak? Jadi antara K dan L, size siapa yang paling kecil? K. K. K size dia kecil berbanding dengan L. So yang mana period kat atas? Apa period? K. K. Located upper period compared to L. Okay, kita tengok macam mana kawan awak jawab IE4 of element K. Kenapa awak sebut tentang IE4 pula ni kat sini? Sepatutnya Typo madam. Patutnya satu. IE1. Patutnya Okay. IE Be first. careful First IE1 of element K is bigger than element L. Element K is located in higher period than L. Okay, betul tak? Higher period tadi saya sebut. K higher period. Yes, betul. Ataupun upper period. Shielding effect in element K is lower than element L. Nucleus electron attraction in element K is stronger. Okay. And then last kali, energy needed, more energy needed. Okay, satu point tertinggal ni. Siapa boleh sebut?
Point apa yang tertinggal? Atomic size. Yes, kena sebut juga atomic size. Okay. Element K is located in higher period. So, awak boleh sebut kat sini. Size of K is smaller or bigger? Smaller than L. Ingat tips dia kelas, first kali tengok size dulu. That's why kita belajar mula-mula kita belajar tentang size. Bila awak boleh cerita tentang size, awak faham kenapa kejadian size tu makin kecil ataupun makin besar, then you can relate with ionization energy, electron affinity. Okay? Alright, so tambah 1 point tertinggal dekat situ. Okay? Alright, next. Determine the group for element L. Okay, group for element L. Ni 6C. C, jawapan yang kawan awak bagi adalah group 14. Setuju ke tak kelas group 14? Setuju. Setuju. Okay, kenapa dia group 14? Saya nak tanya yang jawab ni. Siapa yang jawab ni? Saya. Kenapa group 14? Why it is group 14? Saya nak cari soalan dia. Ni soalan dia ni. Saya tunjuk soalan dia. Ni soalan dia. L. Kenapa awak kata dia group 14? Jawapan yang sama macam previous question tadi. Point yang sama. Why you said L is from group 14? Sebab sudden increase of ionization dia dekat IE4 to IE5. Okay, that is 1 point. Sudden increase between IE4 to IE5. And then? Kita tahu dia punya valence dia berapa? Valence dia 4. 4. So masukkan dalam point. Sekiranya ditanya, explain. First, kita cerita sudden increase. Second, kita cerita dia have 4 valence electron. Then dia daripada group 4. Dan tak boleh tambah lagi satu kelas. Point itu terlupa pula saya. Okay, point yang pertama tadi. Okay, point yang pertama. Awak bagi tahu sudden increase. Take note nah. Okay, yang kedua awak boleh bagi tahu dia punya valence electron. Ada berapa? Ada 4. Okay, point yang seterusnya awak boleh tambah. Fifth electron is located in apa? Inner orbital lah. Ni tambah point kat sini. Okay. Sudden increase 1, valence electron 1, elektron keberapa dah berada pada inner orbital? Okay. Boleh tak kita tahu valence electronic configuration? Boleh. Okay, macam mana valence electronic configuration dia? Blok apa ni? Group 14 blok apa? P. Okay, dia P blok. Jadi, dia punya electronic configuration? NS2. NS2. NP2. Okay. N ni awak tinggal je dia dalam keadaan N. Sebab apa kita tak tahu dia punya period. IE ni, ionization energy ni kita hanya boleh tahu group sahaja. Kita tak boleh tahu period. That's why kita letak N. Kecuali dinyatakan dia period berapa, kita terus gantikan dengan, contohnya kalau 3 lah. Okay? Alright. Ada soalan tak Satkan ni? Untuk this page sebelum kita move to the next question. Sangat jelas Okay, kita tengok soalan ini pula. Okay, so macam biasa. So ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. 5. So 5 orang. Hamirul lagi. Hamirul lah, pesan nama awak je asyik naik ni Hamirul. Tak ada nama orang lainnya. Dia suka nama awak ni. Ini pun nama yang dia suka juga ni. Itu kan nama lain.
P lagi. Huda dah kena tadi kan? Nama Huda awak dah dipanggil tadi kan? Betul tak? Betul madam. Okey. Siapa ni? Daniel. Okey, Daniel number A, 7A. Daniel ada Daniel? Ada, madam. Okey, Daniel Ada. 7A. Okey, seterusnya. Huda lagi. Huda dah kena dah. Nama dia dah 2 kali naik dah kat sini. Amiruddin. Amiruddin? Ada, madam. Amiruddin. Okey, Amiruddin number 7B. Okey. Najwa Husna. Najwa Husna ada? Madam, saya dah jawab semalam. Oh, dah jawab semalam. Okey, tukar orang lain ya. Maisarah. Maisarah? Saya madam. Okey, Maisarah number 7C. Okay. Yap Wei Seng. Ada. Okey, Yap Wei Seng number 7D. Nurin Sofia lagi, nama yang sama. Rania, Rania dah jawab belum Rania? Dah madam. Malam kan? Oh, dah jawab kan? Okey. Bukan orang lain. Natasha. Nurul Natasha. Nurul Natasha? Ya madam. Okay. You answer question number 7E. So kita tengok jawapan ya. Okay, 7A dah ada. Okay. State the period and group for element Z. Okay. Kelas bila keluar graf macam ini, okay, biasanya dia melibatkan semua elektron. Dia nak remove semua elektron. Okay, saya nak tanya awak, elektron mana yang paling dekat dengan nukleus? Yang paling bawah ke yang paling atas? Atas. Yang paling atas adalah elektron yang paling dekat dengan nukleus. Betul tak? Okey. Maksudnya yang outermost yang paling bawah. Okey. Kalau awak tengok dekat sini, ini menunjukkan apa ni? Dia naik macam ni. Ni adalah 15. Sudden increase. ni adalah sudden increase. Sudden increase menunjukkan apa? Dia dah berubah? Dia dah berubah apa? Dia dah berubah energy level. Maksudnya dia ada 3 elektron yang paling luar pada level yang paling luar, lepas tu dah bertukar level yang lain. Maksudnya dia ada berapa energy level ni kelas? Awak tengok ada berapa kali sudden increase? 2 kali sudden increase. Maksudnya dia ada berapa energy level? 3. Ni energy level yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Maksud yang pertama, kedua, ketiga ni bukanlah dia E1. Maksudnya 3 bilangan energy level. Okey. Jadi kelas, ini yang paling luar. Okey.
So bila kita dah tahu dia ada 3 energy level, maksudnya dia ada N equal to 3. Betul? Okay. So period berapa, group berapa? Kalau N3, period 3, group berapa? Kita tengok dia ada berapa valence elektron dekat sini? Ada 3, so dia adalah group 13. Okay, semua dapat jawab tak soalan ni? Dapat. Dapat. Okay, seorang je dapat? Dapat. Dapat medium. Okay, good. Okay, kita tengok soalan 7B. Why a higher energy is needed to remove the fourth electron? Okay, reason dia kenapa? Kita tengok number 7B. Because different of energy level, fourth electron at the inner energy level. Okay, kelas. Jawapan yang paling tepat untuk menjawab yang ini adalah yang kedua ni. Okay. Soalan dia tadi, dia tanya, why higher energy is needed to remove the fourth electron? Because the fourth electron is located at the inner orbital. Okay, itu yang paling tepat. Ataupun inner orbital lah paling tepat. Okay. Fourth electron is located at inner orbital. Okay, so kita tengok soalan seterusnya. Explain how the ionic radius of Z changes when an electron is removed. Okay, 7C. Tak ada yang jawab Tak ada ke 7C? Kejap medium. Phone problem sekejap. Phone problem. Okay, kalau phone ni, just bagi tahu je apa awak punya point. Okay, medium. Okay, How? first, when electrons are removed from outer shell, electron cloud will shrink. Okay, electron cloud shrink. Electron repulsion decrease. Electron repulsion decrease. And then? Okay, attraction of nucleus toward remaining electron stronger. Attraction stronger. Then? Atomic radius will decrease. Sekarang dia jadi atomic radius ke ataupun ionic radius? Ionic. Okay, ni sebab dia tanya atomic radius of Z kan? Okay, so awak just boleh cakap size of ion, betul lah size of atom merujuk kepada, okay bolehlah size of atom. Size of atom decrease. Okay. Electron cloud shrink. When electron is removed, electron cloud shrink. Electron repulsion decrease. Attraction between nucleus and remaining electron stronger. Size of atom will decrease. Sebab dia akan form ion apa ni? Cation or anion? Cation. Dia akan form cation. Okay, so point yang sama macam kita bincang sebelum ni, betul tak? Betul. Okay, thank you, very good. Point yang sama, dia ulang-ulang je point sama kan? Kalau awak faham, memang awak boleh jawab soalan ni. State the change in the atomic radius of Z when an electron is added. Okay, so saya nak tengok jawapan 7D. Explain, state the change. Okay, soalan dia minta state the change. So awak just cakap increase. Awak kena tengok markah ya kelas. Okay, ni sebab soalan ni dia tak ada markah kan. Kalaulah markah dia 4 markah, takkan awak nak jawab ini je, betul tak? Betul tak kelas? Okay, siapa yang jawab ni? Siapa tadi? Madam saya. Okay, Yap. Yap. Betul tak nama awak Yap? Ya. Okay, Yap. Okay, explain why you said atomic radius increase. When an electron is added, electron cloud will expand. Okay. Electron repulsion will increase. Electron repulsion. Repulsion will increase. Okay. And attraction
between nuclear and outermost electron will decrease. Okay. Decrease or increase? Decrease. Decrease, berkurang. Attraction. Okay, next. Size of atom will increase. Okay, so just contradict daripada point yang tadi. Okay, awak faham nak explain tentang cation, then you can explain about anion. Okay, next question. State the oxidation number of element Z. 7E. 7E, ada tak jawapan 7E? Ni, okay. Positive 3. Setuju tak kelas? Positive 3? Setuju. Setuju. Kenapa positive 3? Kenapa positive 3? Buat dia remove. Ingat saya dah bagi tahu macam mana nak explain. Dia perlu remove or accept? Remove. Remove berapa elektron? 3. 3 elektron in order to Achieve stable attack. Attack. mesti bagi explanation. Kalau soalan minta explain, macam tu lah awak jawab. This atom will remove 3 electron in order to achieve octet stability. So dia punya oxidation number is positive 3. Kalau awak jawab Z3 plus, betul ke tak? If you write like this. Salah. Salah. Walaupun hakikatnya memang betul, tetapi soalan minta oxidation number. Dia bukan minta ion. Melainkan soalan ni dia sebut state the ion of element Z. Stable ion of element Z. Ini jawapan dia. Tapi if the question ask you about the oxidation number, inilah jawapan dia, oxidation number. Okay. Ada tak yang tulis 3 je? Boleh terima tak? Tak boleh. 3 sahaja tak boleh. Oxidation number mesti include positive 3 ataupun negatif. Okay. Alright. So kita pergi kepada soalan last kali untuk chapter ini. Kita panggil 1, 2, 3, 4. Yang ini just sebut je, tak payah awak hantarlah, just state your answer. Okay. Okay, 8A. Mesti nama sama je ni. Okay, saya tukar lagi sekali. Afif dah kena tadi kan? Afif, awak dah kena tadi? Dah. Okay, saya tukar nama lain . Nur Ashikin. Nur Ashikin? Yes, madam. Okay, which has the highest melting point? AL. AL has highest melting point. Kenapa awak kata AL has highest melting point? Kenapa AL has highest melting point? Berapa valence elektron dia? Aluminium berapa valence elektron? Ashikin. Ashikin. AL 51. Berapa? A1. 1 electron. 1 electron. Is it 1 electron valence aluminium? 3. 3 electron valence. Okay, sodium? Sodium. Sodium group berapa? Sodium group 11. Group 1. Group 1. Okay, group 1. Okay, bila disebut tentang melting point, dia melibatkan metal lah. Okay, metal. So dalam ni berapa je metal? Siapa metal dekat sini? 2 je kan? Sodium dan Al sahaja metal. Okay, so antara sodium dan Al ada 3 valence elektron. Nanti chapter 4 kita akan belajar lebih detail tentang metallic bond. Okay, untuk masa ni awak just tahu higher valence electron, higher melting point. So 3 dengan 1, 3 lah yang paling banyak. Jadi Al has higher melting point. Okay, number 8B.
Izzat dah kena ke Izzat? Izzat Naim? Belum. Belum. Okey, Izzat Naim. Yang mana diatomic molecular gases? Chlorine. Chlorine. Okey, so bila melibatkan gas, dia adalah non-metal. Non-metal siapa? PCl argon. Okey. AR, dia wujud sebagai apa? AR ni grup berapa? 18. Group 18. Group 18 dia adalah noble gas. Dia dah stable. So awak tak akan jumpa AR2. Ada tak jumpa AR2? Tak ada. Kita hanya jumpa argon sahaja. Dia dah stable. Okay. Diatomic maksudnya dua. Dia gabung dua. So chlorine lah yang paling tepat. So chlorine wujud sebagai Cl2. Okay. Has the highest second IE. Natasha dah kena tadi kan? Kita orang lain. Okey, Syahrul. Muhammad Syahrul Ikhwan. Dah semalam ni. Oh, dah kena semalam. Okey, sudah kena semalam, kita pandu orang lain. Kalau awak ni berebut-rebut nak jawab, tak adalah saya kena putarkan roda ni. Ya. Amira Nadia. Oh, dia panggil Amira, tak apa. Saya panggil Amira Nadia sebab sebelah nama. Amira Nadia. Ada tak Amira Nadia? Ya, saya madam. Okey, Amira dah kena belum? Belum. Belum. Okey, Amira. Yang mana highest second IE? Sodium. Sodium. Very good. Kenapa awak kata sodium? Okay, tell me sodium punya electronic configuration. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. 3s1. Okay, second electron daripada orbital mana, Hamira? P. 2p. 3p apa? 2p apa? 2p6. 2p6. Elektron pertama kita remove daripada 3s. Elektron kedua kita remove daripada 2p6. Okey, kita tengok aluminium. 1s2, 2s2, 2p6, 2s, 2, 3p, 3p1. Second elektron kita remove daripada apa? Aluminium. Daripada 3s. 3s2. 3s2. Okey, kalau p 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 3p3. Second elektron kita remove daripada mana? 3p2. 3p2. Okey. Kalau chlorine 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Second elektron kita remove daripada 4. 3p4. Okey, argon. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Second elektron kita remove daripada 3p5. Okey, awak nampak tak bila saya tulis macam ni? Awak boleh faham tak? Can you relate? Boleh tak kelas? Boleh tak? Boleh. Boleh ya? Kita sebut aluminium, second elektron kita remove daripada 3s2. Phosphorus, second electron we remove from 3p2. Chlorine kita remove second electron daripada 3p4. Argon kita remove second electron daripada 3p5. Okey. Yang mana yang paling stabil ataupun closer to the nucleus? 3s? 3s2. 3s2 lah. Dia lagi dekat dengan nucleus. Okey, tambah pula 3s2 ni dia fully ataupun completely fill, half fill atau partially fill. 3s2. Complete. Completely filled 3s orbital. So dia lebih stable. Kalau 3p2 kita katakan dia kita katakan dia partially. Partially. Oh? Partially. Partially juga. 3p5? Half. Partially.
Partially. Partially juga. Half bila dia separuh. Ingat ada 3 istilah saja, sama ada penuh, separuh ataupun dia partially. So dalam kes ni aluminium sahaja dia completely fill, tambah pula dia 3S. 3S2 which is more stable compared to yang lain. So inilah yang paling tinggi second IE. Okay? Kalau saya tanya first IE, siapa yang paling tinggi? First IE siapa yang paling tinggi? Sodium. First IE. AR. AR lah. AR period yang paling kanan period, saiz dia paling kecil. So dia lah yang paling tinggi, first IE. Okay? Boleh kelas? Boleh madam. Okay. Boleh, madam. Yang mana form M43? Ni soalan ni sangat kacang je ni. Siapakah? Muhammad Aiman. Muhammad Aiman. Muhammad Aiman. Madam. Okey, yang mana form M43? Soalan sangat mudah ni. Aluminium. Aluminium. Okey, apa maksud M43 Aiman? Yang ada sifat dua-dua, asid dengan alkali. Asid dan base. Okey, macam mana kita nak membuktikan dia asid? Kita mesti react dengan apa? Ya. Ingat saya bagi tahu M43 ni dia macam masuk kandang. Macam mana? Masuk kandang harimau mengaum. Masuk kandang kambing mengembik. Betul ke tak? Saya pun tak pasti. Betul ke tak dia punya simpulan peribahasa tu. Maksudnya dia adapt pada setiap condition yang dia masuk. Jadi kalau dia nak menunjukkan sifat asid, dia perlu react dengan Base. base. Okay, when we want to prove that aluminium oxide as a base, we have to react that aluminium oxide dengan acid. Kalau kita nak prove dia adalah acid, kita perlu react dia dengan Base. base. Okay. So dah habiskan soalan semua kita bincangkan? Okay, dah habis dah. So habislah chapter 3. Okay, next week kita akan masuk chapter 4. Okay, thank you class. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you madam. Thank you madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay.